Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang projek bantuan pengajaran yang bertajuk Sel dan Tisu. Nama ahli kumpulan ialah yang pertama Heli Sofia Juan, yang kedua Muhammad Faris bin Muhammad dan yang ketiga iaitu saya Muhammad Amir Amri bin Muhammad Asngari. Yang pertama sekali kita akan pergi kepada pengenalan. MIT App Inter ialah satu aplikasi web open source yang awalnya dikembangkan oleh Google. App ini memudahkan seseorang yang tiada pengalaman dalam membuat program komputer. Ia adalah untuk menciptakan satu aplikasi bagi peringkat permulaan dengan telefon pintar yang menggunakan Android. Dalam aplikasi ini, kami mengkongsikan tentang sel dan tisu. Melalui penggunaan aplikasi ini akan dapat meningkatkan tumpuan atau menarik minat pelajar untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan tentang sel dan tisu. Kita juga akan mengetahui tentang lebih terperinci dan jelas tentang sel dan tisu. Di akhir pembelajaran, kami akan memberikan 5 soalan kuis untuk mengetahui pemahaman seseorang. Yang kedua, objektif. Yang pertama, membuat pengisian pembelajaran yang lebih menarik untuk memudahkan pelajar lebih faham, untuk memudahkan pelajar mendapatkan maklumat berkaitan dengan topik sel dan tisu. Dan yang terakhir, menghasilkan alat bantuan pengajaran yang menarik dalam proses pembelajaran dan pengajaran. 3.0 iaitu arahan. 1. Pada skrin permulaan mempunyai isi kandungan pembelajaran tentang sel dan tisu. Yang kedua, pelajar boleh memilih tajuk tentang sel dan tisu mengikut turutan dari atas hingga bawah. Yang ketiga, setiap tajuk di skrin permulaan akan bawa pelajar kepada isi-isi yang lebih spesifik. Dan yang keempat, langkah ini akan memudahkan pelajar untuk lebih faham dan senang untuk mencari isi-isi penting. 4.0 Screen Quiz. Pelajar boleh menjawab soalan dengan menekan bahagian kuis di bawah. Skrin akan memaparkan soalan berkaitan sel dan tisu. Terdapat 5 soalan dan 4 pilihan jawapan yang diberikan di bahagian bawah skrin. Apabila pelajar selesai menjawab soalan, satu skrin secara automatik akan memaparkan soalan yang kedua. Selesai saja menjawab soalan kelima, skema jawapan dan markah yang diperoleh oleh murid akan ditayangkan ke skrin yang seterusnya. Markah penuh bagi kelima-lima soalan adalah 100. 5.0 Senarai skrin. Pada skrin pertama terdapat skrin utama. Pada skrin kedua terdapat editor. Pada skrin ketiga terdapat senarai kandungan. Pada skrin keempat pula terdapat organisasi sel, sel haiwan dan sel tumbuhan. Pada skrin kelima terdapat membran plasma, sitoplasma dan nukleus. Pada skrin ke-6 terdapat jasad Golgi, retikulum endoplasma, kasar dan licin. Pada skrin ke-7 terdapat mitokondria, ribosom dan sentriol. Pada skrin ke-8 terdapat lisosom dan sitoskeleton. Pada skrin ke-9 terdapat tisu dalam tubuh manusia. Pada skrin ke-10 terdapat tisu epitelium. Pada skrin ke-11 pula terdapat tisu penghubung. Skrin ke-12 tisu saraf. Skrin ke-13 tisu otot. Skrin ke-14 soalan dan skrin yang terakhir skrin 15 skema jawapan dan juga markah. 6.0 Penerangan skrin. Skrin pertama menunjukkan tajuk besar iaitu sel dan tisu. Terdapat butang mula untuk ke skrin 2. Skrin 2 menunjukkan editor aplikasi ini. Terdapat butang seterusnya untuk ke skrin 3. Skrin 3 menunjukkan senarai kandungan-kandungan yang akan dipelajari. 1.0 sel, 1.1 komposisi sel, 2.0 tisu, 2.1 tisu epitelium, 2.2 tisu penghubung, 2.3 tisu saraf, 2.4 tisu otot. Soalan dan jawapan. Skrin 4 menerangkan tentang organisasi sel di dalam tubuh manusia. Peringkat sel, peringkat tisu, peringkat organ, peringkat sistem dan organisma. Sel haiwan, membran plasma, sitoplasma, nukleus, jasad Golgi,
retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus, mitokondria, ribosom, sentriol, lisosom dan sitoskeleton. Sel tumbuhan. Nukleus, dinding sel, membran plasma, kloroplas, retikulum endoplasma, jasad Golgi, ribosom, vakuol, mitokondria. Memaparkan butang kembali untuk ke skrin 3 iaitu senarai kandungan. Skrin 5. Skrin ini menunjukkan komposisi sel. Pertama, membran plasma. Dikenali sebagai membran sel, mempunyai selaput nipis, kenyal dan separa telap. Ketebalan 7.5 hingga 8 nanometer. Terbina daripada lapisan lipid dan protein. Berfungsi untuk mengasingkan kandungan sel daripada persekitaran luar dan mengawal pergerakan bahan ke dalam dan luar sel. Yang kedua, sitoplasma. Bahan seperti agar-agar yang terdapat dalam sel melarutkan makanan serta menukarkan makanan menjadi tenaga dan tindak balas kimia. Tidak mengandungi nukleus sel tetapi terdiri daripada sitosol dan organel-organel sel. Terdiri daripada air, garam-garam, molekul-molekul organik dan enzim yang memakinkan tindak balas. Sitoplasma menampung semua organis sel di luar nukleus dan mengekalkan bentuk dan ketekalan sel. Ketiga, nukleus merupakan organel yang membentuk sfera atau bujur dan dikelilingi oleh membran nukleus. Mengandungi nukleus dan nukleoplasma yang mengandungi kromosom. Berfungsi mengawal aktiviti sel. Memaparkan butang seterusnya untuk ke skrin 6. Skrin 6. Skrin ini masih menunjukkan komposisi sel. Yang keempat, jasad Golgi. Sejenis organel yang dijumpai pada sel eukariot. Membungkus protein ke dalam vesikel yang terikat pada membran dalam sel. Terletak di persimpangan laluan-laluan perembesan, lisosom serta endosit dalam sesebuah sel. Berfungsi membentuk kantung atau vesikel untuk bahan kimia yang merembes, glikoprotein, karbohidrat dan hormon. 5. Retikulum endoplasma. Sejenis sel organel dalam sel eukariot yang membentuk rangkaian kantung ditutupi membran atau rongga seakan tiup. Terdapat dua jenis iaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus licin. Memaparkan butang seterusnya untuk ke skrin 7. Skrin 7. Skrin ini masih menunjukkan komposisi sel. 6. Mitokondria. Dianggap sebagai kuasa besar sel-sel eukariot, pengeluar tenaga sel. Menghasilkan tenaga yang diperlukan untuk menjalankan proses seperti pembahagian sel, pertumbuhan dan kematian sel. 7. Ribosom. Merupakan mesin molekul yang terdapat dalam semua sel hidupan yang berfungsi sebagai tapak sintesis protein biologi atau translasi. Menghubungkan komponen-komponen asid amino mengikut urutan yang diperincikan oleh molekul RNA. Terdiri daripada dua komponen iaitu subunit ribosom kecil yang membaca RNA dan subunit besar yang menghubungkan asid amino membentuk rantaian polipeptida. 8. Sentriol. Sepasang struktur silinder kecil yang terletak di luar nukleus membentuk gentian gelendong semasa pembahagian sel. Tidak terdapat dalam sel tumbuhan. Memaparkan butang seterusnya untuk ke skrin 8. Skrin 8.
Skrin ini masih menunjukkan komposisi sel. 9. Lisosom. Organel sel membran terikat yang mengandungi enzim pencernaan memecahkan bahagian dalam sel yang berlebihan atau usang, digunakan untuk memusnahkan virus dan bakteria yang menyerang. 10. Sitoskeleton. Rangkaian dinamik filament protein dalam eukariot terdiri daripada 3 komponen utama, iaitu mikrofilament, filament perantaraan dan mikrotubulus. Memaparkan butang kembali untuk ke skrin 3. Skrin 9. Skrin ini memaparkan tentang tisu dalam tubuh manusia. Tisu epitelium, tisu penghubung, tisu saraf, tisu otot yang terbahagi kepada 3, otot rangka, otot kardium dan otot licin. Memaparkan butang kembali untuk ke skrin 3. Skrin 10. Skrin ini memaparkan tisu epitelium, tisu yang terdiri daripada sel-sel yang tersusun padat dan rapat membentuk lapisan nipis tanpa ruang antara sel-sel. Terdapat di permukaan luar kulit dan permukaan berongga dalam tubuh, iaitu salur darah. Fungsi melindungi tisu dan organ badan dan membenarkan pergerakan bahan merentasinya. Terdapat butang kembali untuk ke skrin 3. Skrin 11. Skrin ini memaparkan tisu penghubung, sejenis tisu biologi yang menyokong, menghubung atau memisahkan jenis-jenis tisu dan organ badan. Fungsi utama ialah sebagai penghubung di antara tisu dan memegang tisu-tisu supaya lebih kuat dan kukuh. Terdapat butang kembali untuk ke skrin 3. Skrin 12. Skrin ini memaparkan tisu saraf. Komponen tisu utama dalam sistem saraf terdiri daripada sel saraf atau neuron yang menghantar dan menerima impuls dan neuroglia yang mengawal penyebaran impuls saraf. Fungsi utama membentuk sebuah jaringan komunikasi sistem saraf melalui impuls elektrik yang disebarkan dalam tisu. Terdapat butang kembali untuk ke skrin 3. Skrin 13. Skrin ini memaparkan tisu otot, terdiri daripada aktin dan myosin. 3 jenis tisu otot, otot jantung, otot rangka dan otot licin. Terdapat butang kembali untuk ke skrin 3. Skrin 14. Skrin ini akan memaparkan 5 soalan kepada pelajar serta senarai jawapan yang diberi pada bawah bahagian skrin. Pelajar perlu memilih jawapan yang betul. Skrin 15 merupakan skrin terakhir. Skrin akhir ini menunjukkan markah yang diperolehi dan skema jawapan yang betul. 7.0. Kesimpulan. App Inventor ini dapat menarik minat pelajar untuk belajar dan memudahkan pelajar untuk mengulang-kaji pelajaran dengan tajuk-tajuk tertentu. Sebagai contoh, pelajar boleh membuka subtajuk dalam sel dan tisu dengan melihat skrin 3 sahaja. Ini dapat mempercepatkan lagi proses pembelajaran serta pelajar tidak mudah bosan untuk belajar. Pelajar akan mendapat maklumat dengan senang dan juga ringkas. Salam sejahtera kepada Dr. Wiaba. Saya Heli Sofia Juan akan menyambung pembentangan rakan saya berkaitan dengan apps Inventor bagi kumpulan kami. Pada skrin 1 memaparkan tajuk bagi apps kami, yaitu sel dan tisu. Seterusnya butang mula ditekan untuk pergi ke skrin yang kedua. Pada skrin kedua memaparkan editor bagi apps ini, yaitu Muhammad Faris bin Muhammad, Muhammad Amirul Amri bin Muhammad Asngari, dan juga Heli Sofia Juan. Butang seterusnya ditekan untuk ke skrin yang ketiga. Pada bagian skrin ketiga memaparkan senarai kandungan bagi sel dan tisu, yaitu 1.0 sel, 1.1 komposisi sel, 2.0 tisu, 2.1 tisu epitelium, 2.2 tisu penghubung, 2.3 tisu saraf,
2.4 tisu otot, dan juga soalan dan jawaban. Seterusnya 1.0 sel. Pada screen 4 memaparkan organisasi sel di dalam tubuh manusia, yaitu bermula pada peringkat sel, peringkat tisu, seterusnya peringkat organ, dan yang keempat peringkat sistem dan organisme. Seterusnya memaparkan komposisi dalam sel hewan, yaitu membran plasma, sitoplasma, nukleus, jasad Golgi, retikulum endoplasma kasar, dan retikulum endoplasma halus, mitokondria, ribosom, sentriol, lisosom, dan cytoskeleton. Seterusnya bagi sel tumbuhan pula ialah nukleus, dinding sel, membran plasma, kloroplas, retikulum endoplasma, jasad Golgi, ribosom, vakuole, dan juga mitokondria. Seterusnya butang kembali ditekan untuk ke screen 3, yaitu senarai kandungan. Seterusnya kita masuk pada 1.1, yaitu komposisi sel. Komposisi sel yang pertama ialah membran plasma. Membran plasma juga dikenali sebagai membran sel. Sel ini merupakan suatu bagian dalam suatu sel. Membran plasma mempunyai selaput nipis, kenyal, dan separat telap. Membran plasma mempunyai ketebalan di antara 7.5 hingga 8 nanometer. Ia terdiri daripada dua lapisan lipid dan protein. Membran plasma berfungsi untuk mengasingkan kandungan sel daripada persekitaran luar. Ia juga dapat mengawal pergerakan bahan ke dalam dan luar sel. Seterusnya, sitoplasma. Sitoplasma ialah bahan-bahan agar-agar yang mengisi sel dan yang melarutkan makanan serta menukarkan makanan menjadi tenaga dalam tindak balas kimia. Sitoplasma tidak mengandungi nukleus sel tetapi terdiri daripada sitosol dan organel-organel sel. Sitosol terdiri daripada air, garam-garam, molekul-molekul organik, serta bahan enzim yang memungkinkan tindak balas. Sitoplasma menampung organel sel di luar nukleus dan juga mengekalkan bentuk dan ketekalan sel. Ia juga merupakan tempat simpanan bahan-bahan kimia yang sangat diperlukan untuk hidup dan terlibat dalam tindak balas metabolisme yang penting seperti glikolisis dan anaerob dan sintesis protein. Seterusnya komposisi sel yang ketiga ialah nukleus. Nukleus merupakan bagian yang terdapat di dalam sebuah sel. Nukleus merupakan organel berbentuk sfera atau bujur dan dikelilingi oleh membran nukleus. Di dalamnya mengandungi nukleolus dan nekroplasma yang mengandungi kromosom. Fungsi nukleus ialah untuk mengawal sebarang aktivitas sel. Oleh itu, nukleus boleh dianggap sebagai pusat kawalan sel. Butang seterusnya ditekan untuk ke screen yang ke-6. Bagi screen ke-6 memaparkan komposisi sel, yaitu jasad Golgi. Badan Golgi atau jasad Golgi ialah sejenis organel yang dijumpai pada kebanyakan sel eukariot. Jasad Golgi membungkus protein ke dalam vesikel yang terikat pada membran dalam sel sebelum vesikel-vesikel ini bergerak ke tempat tujuan mereka di luar sel. Jasad ini terletak di persimpangan laluan-laluan perembesan, lisosom serta endosit dalam sebuah sel. Jasad Golgi berfungsi untuk membentuk kantung atau vesikel untuk bahan kimia rembesan, misalnya glikoprotein dan karbohidrat serta hormon. Seterusnya ialah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau jalinan endoplasma ialah sejenis organel dalam sel eukariot yang membentuk rangkaian kantung ditutupi membran atau rongga seakan tiup yang saling berhubung. Membran organel ini berjalinan secara berterusan dengan membran nukleus luaran. Retikulum ini wujud dalam kebanyakan sel eukariot, namun ia tiada pada sel darah merah dan spermatoza. Terdapat dua jenis retikulum endoplasma yang ada dalam sel, yaitu jenis kasar dan licin. Permukaan retikulum endoplasma kasar bersitosol dipenuhi ribosom yang merupakan tapak sintesis protein. Retikulum endoplasma kasar begitu menonjol terutamanya pada jenis sel tertentu seperti hepatosit. Bagi retikulum endoplasma jenis licin pula kekurangan ciri ini dan berfungsi dalam penghasilan serta metabolisme lipid, penghasilan hormon steroid dan pendetoksikan.
dan ia terdapat pada kebanyakannya dalam sel-sel gonad dan hati mamalia. Butang seterusnya ditekan untuk ke screen yang ke-7. Seterusnya komposisi sel ialah mitokondria. Mitokondria adalah dianggap sebagai kuasa besar sel-sel eukariot. Mitokondria adalah pengeluar tenaga sel. Mitokondria menghasilkan tenaga yang diperlukan untuk menjalankan proses seperti pembahagian sel, pertumbuhan, dan kematian sel. Seterusnya ribosom. Ribosom merupakan mesin molekul rumit didapati dalam semua sel hidupan yang berfungsi sebagai tapak sintesis protein biologi translasi. Ia menghubungkan bersama komponen-komponen asid amina mengikut urutan yang diperincikan oleh molekul RNA pengutus. Ia terdiri daripada dua komponen utama, yaitu subunit ribosom kecil yang membaca RNA dan subunit besar yang menghubungkan asid amino membentuk rantaian polipeptida. Seterusnya ialah centriole. Centriole ialah sepasang struktur silinder kecil yang terletak di luar nukleus. Centriole terdiri daripada susunan mikrotubul yang kompleks. Centriole membentuk centian gelendong semasa pembagian sel dalam sel hewan. Centriole tidak terdapat dalam sel tumbuhan. Butang seterusnya ditekan untuk ke screen yang ke-8. Bagi screen ke-8 ini ialah lysosom. Lysosom adalah organel sel membran terikat yang mengandungi enzim pencernaan. Lysosom terlibat dengan pelbagai proses sel. Lysosom memecahkan bagian sel yang berlebihan atau usang. Lysosom digunakan untuk memusnahkan virus dan bakteria yang menyerang. Seterusnya ialah sitoskeleton, adalah rangkaian dinamik filamen protein yang saling berkaitan yang terdapat dalam sitoplasma. Semua sel termasuk bakteria. Ia meluas dari nukleus ke membran sel dan terdiri pada protein serupa dengan pelbagai organisme. Dalam eukariot, ia terdiri daripada 3 komponen utama, yaitu mikrofilamen, filamen perantaraan, dan microtubules. Dan semuanya mampu bertumbuh atau proses penguraian yang cepat bergantung pada keperluan sel. Seterusnya, butang kembali ditekan untuk ke screen senarai kandungan. Seterusnya kita masuk pada 2.0, yaitu tisu. Screen 9 ini memaparkan tisu dalam tubuh manusia, yaitu tisu penghubung, tisu epitelial, tisu saraf, dan tisu otot, yaitu tisu otot rangka, tisu otot kardium, dan tisu otot licin. Butang kembali ditekan untuk ke screen ketiga, yaitu senarai kandungan. Selanjutnya masuk kepada 2.1, tisu epitelium. Tisu epitelium dalam biologi dan perubatan merupakan tisu yang terdiri daripada sel-sel yang tersusun, padat, dan rapat membentuk lapisan yang nipis tanpa ruang antara sel-sel. Lazimnya terdapat di permukaan luar, seperti kulit, dan permukaan berongga di dalam tubuh, seperti salur darah. Fungsinya melindungi tisu dan organ badan dan membenarkan pergerakan bahan merentasinya. Butang kembali ditekan untuk ke screen senarai kandungan. 2.2 yaitu tisu penghubung. Tisu penghubung atau tisu perantara ialah sejenis tisu biologi yang menyokong, menghubung, atau memisahkan jenis-jenis tisu dan organ badan. Ia merupakan salah satu daripada 4 kelas tisu umum bersama dengan tisu epitelium, tisu otot, dan tisu saraf. Tisu penghubung terdapat di seluruh badan kecuali pada sistem saraf pusat. Tisu ini mempunyai ciri-ciri morfologi yang berbeza. Ia menyumbang dan berperanan dalam pembentukan jenis tisu lain. Fungsi utamanya ialah sebagai penghubung di antara tisu dan juga dapat memegang tisu-tisu tersebut bersama supaya menjadi lebih kuat dan kukuh. Sebagai contohnya, membina bagian penyokong tisu seperti membentuk tendon, ligamen, tulang, dan rawan. Tendon berfungsi untuk menyambung otot dengan tulang. Ligamen pula berfungsi untuk menyambung tulang dengan tulang, tulang dengan rawan, rawan dengan rawan, dan organ dengan organ. Manakala tulang dan rawan berfungsi untuk menyokong tisu lembut badan. Butang kembali ditekan untuk ke screen ketiga, yaitu senarai kandungan. Seterusnya kita masuk pada 2.3, yaitu tisu saraf. Tisu saraf atau tisu neuron merupakan komponen tisu utama dalam sistem saraf. Tisu saraf terdiri pada pelbagai jenis sel saraf, di mana kesemuanya memiliki akson. Secara lebih khusus, tisu saraf
terdiri daripada sel saraf atau neuron yang menghantar dan menerima impuls, dan sel neuroglia yang mengawal penyebaran impuls saraf serta membengkalkan nutrien terhadap sel-sel saraf. Fungsi utama tisu saraf membentuk sebuah jaringan komunikasi sistem saraf melalui impuls elektrik yang disebarkan dalam tisu tersebut. Butang kembali ditekan untuk ke screen yang ketiga, yaitu senarai kandungan. Selanjutnya kita masuk pada 2.4, yaitu tisu otot. Tisu otot mengandungi banyak mikrofilamen terdiri pada protein seperti aktin dan myosin. Protein bertanggung jawab untuk pergerakan dalam otot. 3 jenis tisu otot yaitu tisu otot jantung, otot rangka, dan otot licin. Butang kembali ditekan untuk ke screen senarai kandungan. Seterusnya screen 14 dan 15, yaitu soalan dan jawaban. Dalam screen 14 terdapat 5 soalan yang kami sediakan, dan bagi soalan pertama ialah tisu bekerja sama untuk membentuk perkara yang berikut, yaitu jawaban bagi soalan 1 ialah organ. Seterusnya bagi soalan yang kedua, masih dalam screen 14, bagi soalan kedua, sel bekerja sama untuk membentuk perkara yang berikut. Jawaban bagi screen ke-14 ialah tisu. Bagi soalan yang ketiga ialah di manakah protein dibuat. Ini adalah organel kecil berbentuk butir batang. Jawaban bagi soalan yang ketiga ialah di ribosom. Selanjutnya soalan yang keempat, struktur ini mengatur, mengubah, dan menyebarkan protein ke seluruh sel. Jawaban bagi soalan yang keempat ialah jasad Golgi. Bagi soalan yang kelima ialah tahap organisme. Dalam organisme mengikut urutan, yaitu dari terkecil hingga terbesar ialah. Jawaban bagi soalan yang kelima ialah D, yaitu sel, tisu, organ, dan organ sistem. Seterusnya pada screen ke-15 memaparkan marka yang diperolehi daripada menjawab soalan pada screen 14. Marka penuh bagi kelima-lima soalan ialah 100%. Dan juga skema jawaban bagi soalan yang dipaparkan dalam screen ke-15. Sekianlah sahaja apps Inventor bagi kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.